Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan kurniaannya, izin dan inayahnya kita dapat sekali lagi duduk mendengar dan mengambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi di dalam bab kelebihan istighfar. Al-istighfar, kelebihan kita memohon keampunan atau kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malam ini kita sampai kepada bab ataupun hadis yang berikutnya daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, iaitu tentang suatu amalan zikir ataupun bacaan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk diamalkan, yang disebut oleh Nabi sendiri dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu dalam istilah kita, Sayyid bermaksud ketua ataupun tuan. Sebab itu kita sebut Sayyidina, Sayyidi, tuan saya, Sayyidina, tuan kami. Sebab itu dalam salawat yang kita sebut Sayyidina, Sayyidina itu bermaksud tuan kami lah. Jadi Sayyid ini bermaksud ketua ataupun tuan, ataupun diterjemahkan juga dalam sebahagian terjemahan disebut sebagai Sayyidul Istighfar dengan terjemahan penghulu istighfar. Sehingga kan para ulama meletakkan istighfar ini sebagai istighfar yang paling afdal dibaca, kerana Nabi menamakan sendiri zikir itu dengan Sayyidul Istighfar, penghulu, ketua, kepala kepada keseluruhan
bacaan istighfar yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihannya juga besar, fadilatnya juga besar. Fadilatnya datang daripada hadis yang sahih. Dan malam ini kita akan tengok terjemahannya, huraiannya, syarahannya, kelebihannya, dan kita berdoa agar diberikan kekuatan untuk kita membacanya sekurang-kurangnya sekali selepas subuh dan sekali selepas asar. Jangan tinggal. Kadang-kadang manusia ni bila dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada gairah nak amal. Bukan tuan-tuan lah, sebahagian pihak lah. Tapi kalau mari tah amalan-amalan cencalu, budu, entah mana halatah, ijazah sana ijazah sini, saya mengijazahkan wirid daripada guru saya yang diambil daripada guru saya yang didapati daripada mimpi guru saya. Amalan-amalan yang karut seumpama ini semangat untuk diamalkan, sanggup untuk dihafal, dibaca beribu-ribu kali. Tetapi apabila sesuatu yang sabit, yang warid, yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sumber-sumber yang autentik, sumber-sumber yang sahih, yang siqah, yang dipercayai, yang diakui, tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan, kita tidak merasa besar untuk kita nak baca benda tersebut, ini mungkin sebahagian daripada tipu daya iblis kepada kita. Maka sebab itu saya menasihatkan diri saya dan mengingatkan diri saya dan tuan-tuan berulang kali. Dah lama kita sebut perkara ni, bukan baru, bukan kerana dia berkaitan dengan mana-mana pihak atau individu. Ini bukan sehari dua, tajuk ini telah lama kita mengingatkan diri kita untuk bersemangat. Seperti mana yang disebut oleh, seingat saya perkataan ini disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Dia kata al-iqtisad fi sunnah ahsan min al-ijtihad fil bid'ah. Kamu mengamalkan sesuatu yang sahih daripada sunnah, yang benar, yang betul, walaupun sedikit, lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh di dalam perkara yang tidak sahih. Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Semalam saya sebut sikit, ada orang komen, tak apalah saya. Satu orang, analogi, satu contoh. Saya suka bagi contoh kerana orang yang ikuti kelas kita ni, bila dia sebut, dia kata saya suka kerana saya mudah faham. Contoh-contoh yang kita bagi itu untuk manusia berfikir. Satu orang dia sakit kurap. Dia sakit kurap. Tuan-tuan kena dengar elok-elok contoh ni. Sekali saya baca lah Sayyidul Istighfar ni. Dia pergi klinik. Dia pergi klinik. Sakit apa? Kurap. Sakit kurap. Doktor tu dia pun tulis ubat, preskripsi untuk sapu apa dia ni 3 kali sehari. Ambil, ada ubat makan, ada ubat sapu. Dia pun tulis. Dia bagi dekat pembantu dia. Pembantu dia pun bagi. Dalam proses nak menyerahkan ubat tersebut, pembantu tadi tersilap. Ubat sapu juga, tapi yang sapu ni untuk bisul. Dia kotak tu, kotak ubat tu sama, cuma yang ni sapuan krim bisul. Sepatutnya dia dapat krim kurap.
Jelas ha? Okey. Pesakit yang sakit kurap ni, dia telah balik ke rumah dia dengan begitu disiplin, dengan begitu patuhnya. Dia telah sapu 3 kali sehari pada waktu yang ditentukan, dengan kadar sapuan yang telah ditetapkan, tanpa cuai dan kurang. Pukul 9 doktor kata sapu, dia sapu. Pukul 12 lagi sapu lagi, dia sapu. Dia sapu, dia sapu, dia sapu. Cukup 7 hari, habis sebekah. Habis sebekah. Soalan saya, lega tak korang? Lega tak korang? Tak lega. Tak lega, korang tak lega. Pasal krim bisui. Bisul. Saya orang Kuala Lumpur dia komplain bisui apa bisui. Bisul. So dia bawa krim tu balik pergi ke klinik tadi. Dia kata, doktor tak lega ni, sapu sampai habis satu celepah, satu bekas ni tak mau lega. Kita main nak tengok. Dia kata, sapu betul ya? Dia kata, saya sapu betul ya ni. 3 kali. Doktor abang pukul 9 tak miss. Ni habis ni, tengok ni habis saya sapu ni. Doktor pun ambil, baca. Ish. Dia kata patutlah tak lega. Pasal apa? Bisui. Ya salam. Panggillah nurse tu, pembantu klinik tu. Doktor tuliskan, tak tahu kan, B baca M macam tu lah lebih kurang. Oh dia kata betul ya, silap. Tukang ubat krim korak. Balik pergi sapu, mai pula dia kata lega, clean elok lah. Nampak tuan-tuan, walaupun dengan disiplin, sapu ikut sukatan, ikut waktu. Pasal apa tak lega? Kerana bukan ubat yang tepat dan yang sesuai untuk sakit tersebut. Apa yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan daripada analogi yang saya bawa ini, daripada perumpamaan yang saya bawa ini, saya nak beritahu kat tuan-tuan, walaupun kita baca dengan banyak, kita baca dengan disiplin, kita amal dengan istiqamah, tetapi jika perkara tersebut palsu, kita tidak akan mendapat apa-apa ganjaran. Setuju atau tidak? Kata tuan-tuan kata tak, boleh lega juga kalau bisui pun. Janji sapu. Korak pun kalau kita pakai ubat bisui pun, kalau sapu betul, sapu elok, sapu bagi habis, lega. Tak lega. Jangan duk bohong. Jangan menegakkan benang yang basah. Jangan mempertahankan benda yang tak betul. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita nak beramal, macam kita nak sapu ubat tadi, nombor 1, pastikan ubat itu ubat yang sesuai, yang sahih, yang betul dengan penyakit dia. Tuan-tuan kalau silap ubat, makan sampai habis ubat tu pun tak lega. Takkanlah contoh yang macam ni punya mudah pun benar untuk faham. Takkanlah contoh yang sesimpel, yang semudah, yang seringkas ini pun susah untuk dihadam oleh kita. Tentang pentingnya untuk kita menentukan kesahihan, ketulinan sesuatu amalan, zikir ataupun bacaan sebelum kita amalkan. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita semua daripada kalangan orang Islam ni, masyarakat kita ni, kena ada kesedaran ni. Golek kepala sampai lucut, tergolek kepala siapa tu? Tergolek. Punya berzikir tak boleh apa kalau tak sahih. Hadirin mukminin, mudah-mudahan kita direzekikan ilmu yang sahih dan kita diberikan taufiq untuk kita beramal dengan amalan yang sahih tadi. Okey. Sekali je kau baca.
Baca sekali pun padan lah kan. Nak baca 10 pun boleh. Baca lu sekali tu. Kan? Dia macam tu lah. Bila kita sekali. Macam tu juga salawat. Saya nak tanya tuan-tuan. Sebelum kita pergi, saya duduk selawat. Mukadimah sikit. Tuan-tuan bisa dengar tak khatib baca? Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyarah wa hatta anhu asyara khati'at. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kan. Tiap-tiap hari Jumaat tu imam akan baca. Hadis kelebihan selawat. Sesiapa yang berselawat kepadaku dengan satu kali salawat, man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyarah, Tuhan akan selawat kepadanya 10 kali. Salawat itu dengan maksud Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan mengampunkan dosanya, Allah akan mengangkat darajat dan kedudukannya. Soalan dia bukan hadis tu. Soalan dia, nak boleh 10 kali selawat Allah tu, nak kena baca selawat mana? Tuan-tuan dengar tak hadis tadi? Man salla alayya wahidah, siapa yang selawat kepadaku sekali. Soalannya selawat yang macam mana? Baru boleh yang sallallahu, yang selawat Allah kat kita itu. Kita nak baca selawat mana? Selawat banyak. Banyak. Selawat tu, selawat ni, saya tak mau sentuh lah, saya tak mau sebut tuan-tuan. Banyak sangat selawat. Tapi soalan saya, selawat yang bagaimana? Salawat yang macam mana? Salawat apa yang baru dapat sallallahu tu? Tak tahulah kalau tuan-tuan tak setuju, tapi saya nak kata, saya nak sebut kepada tuan-tuan, selawat yang kita akan dapat fadilat yang dapat syafaat, yang dapat keampunan, hanya salawat yang diakui, diajar oleh Nabi. Selain daripada salawat yang Nabi ajar, tak dapat fadilat. Tak dapat. Tuan-tuan baca apilah salawat tu panjang, bunyi yang lagu mana, hebat macam mana pun, tapi bukan salawat yang datang daripada mulut Nabi. Selawat ni, saya nak abang kat tuan-tuan, selawat ni sahabat pun tak berani reka. Selawat ni sahabat pun tak berani reka. Sahabat tak berani reka. Siapa yang berani kata sahabat reka? Sahabat tak reka. Sebab itu, siapa yang nak dapat kelebihan selawat, ganjaran selawat, fadilat selawat, kelebihan, keutamaan, keistimewaan selawat, dia hanya boleh dapat benda tu kalau dia baca selawat yang Nabi ajar. Selain daripada selawat yang Nabi ajar, yang sahih, yang datang daripada mulut Nabi, tak dapat. Tak apa, saya bukan nak ambil pahala pun, saya bukan nak dapat selawat Allah pun, saya bukan nak dapat ganjaran saja saya nak baca selawat. Kalau saja boleh. Kalau saja-saja tak ada apa nak baca boleh. Tapi siapa yang mengharapkan daripada bacaan selawat itu selawat Allah kepadanya, keampunan Allah kepadanya, syafaat Nabi kepadanya, hendaklah dia berselawat dengan salawat yang diajar oleh Nabi. Ada orang dia melompat bila kita kata macam tu. Tuan-tuan dengar ayat saya. Saya suruh apa? Tuan-tuan dengar tak? Tuan-tuan dengar tak? Saya suruh apa? Saya ajak apa kat tuan-tuan? Tuan-tuan cuba rewind balik perkataan saya. Saya ajak apa? Saya duk sebut ni, duk tekan apa dia ni, yang saya duk ceramah ni, yang saya duk mukadimah ni, saya tekan apa? Poin dia apa? Saya suruh tuan-tuan baca selawat siapa? Macam mana ada orang boleh komen, ada orang boleh tulis, ada orang boleh kata tak elok dalam konten ceramah kita ni. Ceramah kita ni suruh orang selawat macam Nabi. Apa ni? Tunjuk pandai. Apa ni? Buat pandai. Apa ni? Ikut kepala. Dia rasa hangat. Dia rasa panas.
dia rasa tak boleh duduk, dia rasa tak syok. Pasal apa? Pasal kita suruh orang selawat macam Nabi selawat. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa mati? Tak ada siapa mati. Cuma kita terkejut. Ada orang marah bila kita suruh selawat, zikir macam Nabi selawat, macam Nabi zikir. Dia hangat. Bukan saya suruh tuan-tuan selawat macam saya saja, saya suruh Nabi. Patutnya bila tuan-tuan dengar seruan ini, ajakan ini, dakwah ini, kita patut sokong, kita patut support, kita patut gembira, kita patut ada semangat. Pasal apa? Dia suruh ikut Nabi. Dia suruh ikut Nabi. Hadirin mukminin, inilah yang dikatakan fitnah akhir zaman. Lepas tu saya betul, bukan saya cabar. Lepas tu saya kata tuan-tuan, tetapi dengar kuliah mufti, tetapi dengar kuliah banyak ustaz-ustaz hebat dalam Perlis ke di mana ke, mereka tak pernah lagi saya dengar ajak seru satu benda berkaitan dengan diri dia. Tak ada. Semua ajak seru pada bacaan Nabi. Tak tahulah ke tuan-tuan main nak dengar bacaan ni. Apa dia ni tiap-tiap malam bacaan Nabi, istighfar Nabi. Tak ada lagi pada Nabi. Kalau hot tu tak tahu. Tapi ada. Ada bila kita kata ni istighfar Nabi, ni zikir Nabi, ni bacaan Nabi, ni doa Nabi. Tak ada lagi pada Nabi. Duk Nabi je. Tak habis-habis. Dia tak kata, tapi respon dia macam tu. Kadang-kadang duka cita kita. Apa yang kita duka cita tuan-tuan? Kita duka cita dia membesarkan guru dia lebih daripada dia membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tak kata, tapi tindak tanduk dia itu menunjukkan besarnya zikir Nabi, besarnya zikir untuk guru dia daripada zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata? Kami tak kata lagu tu. Kita tak kata, dia kata. Siapa kata, berasa ambil. Ini masalahnya. Dia dan cukup muqaddimah itu memberikan penjelasan kepada kita semua. Sayyidul istighfar ini diajar oleh Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antaqul, dengan engkau berkata. Ni tuan-tuan semua kena hafal ni. Hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Hadis rawahu al-Bukhari. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhan aku. Yang ni kena hafal lah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan aku. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hamba engkau. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas janji engkau. Wa wa'dika mastata'tu, dan di atas balasan yang engkau sediakan kepadaku. Akan aku lakukan mastata'tu, sekadar yang aku mampu. Sekali kita syarah. Ni terjemah dulu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u laka, aku mengakui segala nikmat, kesenangan yang aku dapat, yang aku miliki ini adalah daripada kurniaan dan anugerah yang engkau berikan. Tidak ada satu pun kelebihan, kepandaian, kesihatan, kekuatan, kemewahan, harta benda, anak bini, melainkan kesemuanya daripada engkau. Abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dengan kelemahan dan kehinaan diri aku ini segala dosa yang aku lakukan. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu dulu. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan yang aku lakukan. Saya kita syarah apa makna kejahatan.
Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Dan kita mengaku nikmat kepada Allah yang bagi kepada nikmat Allah yang bagi kepada kita, wa abu'u bi dhanbi, dan kita mengaku dosa kita. Kemudian kita tutup, fa innahu la yaghfiru dzunub. Tidak ada yang boleh mengampunkan aku dan dosa-dosa yang aku buat ini melainkan Engkau. Kita boleh hafal insya-Allah. Esok pagi lepas subuh kita baca sekali, pasal kita baca sekali. Kalut lagu mana pun, bersabak macam mana pun, nak pergi mengai pun tak apa. Tahu lah ni musim mengai, keri kanak mengai. Tahu mengai tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mengailah sampai maghrib. Kan? Bukan nak tok-tok tangkap terus. Tok-tok ngong, tak tahu nak buat apa kan. Baca ni. Mana tahu baca-baca menangkap. Lepas tu dia keluar pula. Kan? Dia tok-tok, dia baca-baca tangkap ikan. Lepas tu dia ajak ke mana? Doa nak bagi ikan tangkap. Jangan duk mereka. Jangan duk buat pandai lebih. Itu kebetulan. Mana tahu dia istighfar. Istighfar ni membuka pintu rezeki, tapi bukan doa mengai kan. Dia bukan boleh orang Melayu ni, dia amal-amal satu kebetulan jadi, dia buat benda tu kan. Dia baca apa tak tahu, itu kebetulan. Dia tengok-tengok nasi dia jadi elok, dia pun ajak doa nak bagi nasi jadi elok. Kan, asal usul doa-doa petua ni kadang-kadang mai pada kebetulan macam tu kan. Okey, so nanti tuan-tuan yang mana tak ada teks ni, tuan-tuan boleh carilah, ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada kita bagi ya. Bagus masjid ni. Bagus masjid ni, memang bagus. Imam bagus, kegiatan kuasa bagus. Baguslah masjid ni. Kan? Puji sikit. Di dalam Fathul Bari. Fathul Bari ni nama kitab lah. Dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ni dengan kata beliau, hadis yang kita baca tadi ni yang berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, dia menghimpunkan makna-makna dan lafaz yang begitu cantik dan sangat hebat. Dia kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dia kata kalau kita hayati, pasal itu saya akan syarah. Kalau kita hayati baik-baik, perkataan baik-baik, kalau kita hayati baik-baik apa dia ni istighfar yang ada dalam doa ini, dia menghimpunkan lafaz-lafaz yang sangat indah, sehingga kata Ibn Hajar sangat layaklah dia diangkat menjadi penghulu istighfar. Nampak? Kerana di dalamnya ada pengakuan tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ada juga di dalamnya pengakuan tentang dosa yang kita lakukan, pengakuan di atas nikmat yang kita miliki, dan juga kita memohon ampun kepada Allah, dan kita berjanji kita akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ibn Hajar kata lengkap. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, maksudnya pengakuan Allah itu Tuhan yang mencipta kita. Tuan-tuan tengok nah. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Rabb. Apa makna Rabb? Kita mengakui bahawa Tuhan itu adalah Tuhan sekalian alam. Rububiyah, yang kita kata rububiyah tu. Pasal itu kita kata khalaqtani, engkau mencipta aku. Maksudnya kita mengakui apa? Kekuasaan Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Rangkap itu, rangkap kita mengakui kekuasaan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Itu rangkap yang pertama, rububiyah. Lepas tu kita kata apa? Dia tak aci tahu rububiyah saja. Pasal apa? Pasal orang kafir pun dia mengaku. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka siapa yang menciptakan alam ini, la yaqulunna Allah. Mereka akan kata Allah. Jadi pengakuan bahawa Allah itu sebagai Khaliq, the creator, adalah dikongsi oleh semua manusia.
Yang membezakan kita dengan orang-orang lain yang tidak Muslim adalah pada rangkap yang kedua, la ilaha illa anta. Yang ni kita panggil uluhiyah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tu dia ada dua bahagian tau. Allahumma anta rabbi khalaqtani, itu satu bahagian, itu pengakuan kepada kekuasaan Allah. Kita mengaku Allah tu Maha berkuasa. Orang kafir pun sebahagian yang mereka mengaku Allah berkuasa. Tetapi yang membezakan kita pada tauhid uluhiyah tu, asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illa anta. Yang ni dia panggil uluhiyah. Pasal itu tuan-tuan, siapa yang baca masa dia nak bertaubat, dia baca la ilaha illa anta? Siapa? Siapa? Siapa dia? Istighfar. Yang Nabi kata siapa yang baca istighfar ini, Allah akan memakbulkan segala hajat dia. Istighfar dia mula dengan la ilaha illa anta. Siapa dia? Istighfar sama? Ni ikan paus. Ikan paus. Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kan, apabila dia masuk, tuan-tuan tengok, dia masuk dalam perut ikan nun, ikan paus. Dia masuk dalam perut ikan paus. Ikan paus tu pula duduk dalam laut, kegelapan, di atas kegelapan. Nabi Yunus dia baca doa itu. Ketika tidak ada makhluk yang boleh membantu dia, tak ada jalan keluar dia, macam mana dia nak keluar daripada perut ikan nun tu? Macam mana tuan-tuan boleh habaq macam mana dia nak buat? Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan kata tuan-tuan dalam masalah yang tak ada jalan keluar, tuan-tuan berada dalam musibah yang tak ada jalan keluar. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan dalam masalah yang tak ada orang boleh tolong, lebih besar dan lebih hebat masalah yang tidak ada jalan keluarnya adalah masalah yang ditimpa kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus tuan-tuan duduk atas dunia ni boleh minta tolong kata orang, boleh buat macam-macam nak pelepas, tapi Nabi Yunus siapa? Siapa nak tolong? Siapa yang nak turun pi koyak mulut ikan nun tu? Tapi macam mana Allah Ta'ala keluarkan? Kalau dia tak baca doa tu, dia takkan kekal dalam perut tu. Dia mula dengan la ilaha illa anta. Besarnya perkataan la ilaha illa anta itu mengeluarkan Yunus daripada perut nun. Tapi bila kita baca zikir ni, pasal itu saya kata tuan-tuan, bila kita baca dengan kita rasa. Apa makna zikir? Sebelum tu, apa makna zikir? Zikir ni maksud ingat. Zikir ni maksud tuan-tuan ingat. Pasal itu zikrayat, cendera mata, tanda ingatan tu dia panggil zikrayat. Apa? Cendera hati, tanda ingatan tu. Tuan-tuan, saya nak tanya kat tuan-tuan, termasuk saya ada sendirilah. Bila kita berzikir, kita ingat ke tak? Zikir ni semua orang boleh buat, semua orang boleh baca, semua orang boleh berzikir. Tetapi persoalan yang lebih besar, inti kepada zikir itu maksudnya ingat. Berapa banyak tuan-tuan ingat Allah masa sebut zikir tu? Kau buat tu sekadar orang Indo kata rutinitas. Subhanallah, 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 subhanallah. Daripada 33 kali tu, berapa kali yang masa kita sebut tu kita ingat kepada Allah? Pasal itu zikir ni dia bukan soal adad, dia bukan soal bilangan, dia soal sejauh mana awak ingat Allah masa awak sebut perkataan tu. Mungkin satu orang dia sebut astaghfirullah sekali, tapi dalam sebutan tu dia memang merasakan ingatan dia, merasakan ta'zim dia. Bila tuan-tuan ingat Allah, tuan-tuan kena ada 3 perasaan. Pasal itu kita kata tak payah duk masuk tarikat-tarikat ni, mengaji hak Quran sunnah ni pun cukup dah. Tak payah duk bersuluk-suluk apa semua ni kan. Gantung tasbih di leher kalau besar apa? Tuan-tuan biasa naik tak Roro? Biasa naik Roro biasa naik Roro. Feri. Yang buat malu orang Perlis, feri pun tak nak naik. Bukan feri yang penumpang ni, feri batu kereta. Roro kan, Roro dia panggil. Masa dia nak tambat tu, dia dah rantai tu, rantai sok.
Brek kapal tu kan, brek kapal. Dia baling tu besar. Kalau tasbih tuan-tuan besar rantai brek kapal tu pun, tapi kalau tuan-tuan tak ingat kepada Allah, nothing. La yanfa'. Pasal itu dia bukan soal besar mana biji tasbih awak. Dia bukan soal berapa ribu awak baca. Dia soal apa? Zikir ni soal besar mana masa awak sebut kalimah-kalimah itu. Ketika awak sebut perkataan itu, sejauh mana awak ingat kepada Allah. Kerana ada orang dia boleh sebut beribu, tapi dalam sebutan itu dia tak mengingati Allah. Macam kita semayang, kita boleh semayang berpuluh rakaat, tapi berapa banyak daripada rakaat-rakaat itu yang kita khusyuk, yang fokus kita, perasaan kita, perhatian kita kepada Allah. Merewang, bukan meruang, merewang. Merewang, melilau entah ke mana, tak ketahuan kepala ekor. Orang nampak kita, memang orang nampak kita semayang. Orang nampak jasad kita semayang, tapi roh kita tak ada. Orang nampak kita duduk meratik, lepas semayang orang nampak kita duduk meratik. Meratik, orang paling kita meratik, duduk berwirid, tapi sebenarnya kita, fikiran dan roh kita bukan pada zikir itu. Sambil duduk subhanallah, duduk liang tengok apa Tok Siap angkat nasi lemak. Sampai nak tekul leher. Sebab itu kita baca, ni bukan cerita Tok Wali, ni cerita sahabat. Lepas itu kita baca sahabat-sahabat Nabi, bila mereka salat seperti orang yang mati, keras. Bukan sahaja jasad dia, tapi apa dah? Lepas itu Nabi kata orang yang bila dia semayang ni, dia ikhtilas, yakhtalisu, dia kiri kanan ni, dia sebenarnya dicuri oleh syaitan. Kita kalau cakap dengan satu orang, tuan-tuan, kita cakap dengan satu orang, kita duduk bercakap dengan satu orang, kita duduk balik kiri kanan, beda. Lepas tu kita cakap dengan satu orang, kita ya, tapi kita fikiran kita tak bagi perhatian. Demikian zikir. Sebab itu bila kita sebut zikir, kita kena ada khauf. Dia kena lahir daripada zikir itu, daripada sebutan astaghfirullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia kena ada bersama-sama dengan sebutan itu al-khauf. Al-khauf, takut. Okey, sebelum saya nak syarah panjang sikit, saya nak sebut kat tuan-tuan. Bila zikir tadi teringat kan, bila kita teringat kat seseorang, teringat ni dia akan melahirkan perasaan, betul tak? Okey, tuan-tuan teringat kat bini, tuan-tuan teringat zikir kan, tuan-tuan teringat, aku teringat kat bini aku, apa perasaan tuan-tuan? Ada orang bila dia teringat dekat bini dia, perasaan dia, ingatan dia akan datang bersama dengan perasaan. Setuju atau tidak? Bila tuan-tuan teringat pada sesuatu, something, tuan-tuan akan ada perasaan. Okey, sebagai contoh, ada orang bila dia teringat kat bini dia, perasaan cinta. Bila dia duduk jauh, dia sebut nama bini dia, dia pergi mana-mana, dia sebut nama bini dia, lahirnya rasa cinta. Dia sebut, mai rasa cinta, mai rasa rindu. Ada juga orang bila dia sebut nama bini dia, dia teringat dekat bini dia, lahirnya perasaan apa dia? Takut. Tadi punya duk sembang rancak dengan kita pergi sebut bini dia, sengak terus. Terus bila terlintas nama bini dia, lahirnya khauf, takut. Kita hang pergi sebut nama bini aku nak kena balik dah ni. Awak pasal apa? Hang duk tak duk teringat bini nak balik pasal apa? Lahirnya rasa takut. Betul tak? Pantang mundur melainkan bini kau. Takut, dia takut. Ada orang dia teringat dekat bini dia, rasa rindu, rasa takut. Ada satu orang bila dia sebut nama kawan tu, lahirnya rasa harap. Hang kenal kawan kita, lalu dia jadi orang besar lah. Ish, harap-harap dia boleh tolong kita. Nampak? Jadi bila kita dengan Allah, bila kita ingat kepada Allah, pertama mesti kita akan rasa takut. Siapa yang zikir tak ada rasa takut, artinya dia tak zikir lah. Ni bukan bahasa makrifat hakikat lepak dak. Ni bahasa straight to the point. Siapa yang zikir tapi tak rasa takut, dia tak zikir lah. Pasal ingat kena takut. Tuan-tuan ingat dekat Allah, tuan-tuan takut tak? Takut.
Yang kedua, tuan-tuan bila ingat kepada Allah, mesti rasa cinta, rindu dan cinta kepada Allah. Kasih dan rahmat Allah, kita rindu, kita sayang. Yang ketiga, kita mengharapkan rahmat dia. Tiga benda. Nampak tuan? Okey. Itu pasal itu saya kata falsafah zikir ni besar. Apakah kelebihan istighfar ni? Tuan-tuan note sikit. Ni fadilat ni. Sini kena puluh baca lah fadilat ni sahih ni. Man qalaha minan nahar muqinan biha. Sesiapa yang membacanya di waktu siang, di awal pagi, muqinan, dalam keadaan dia yakin. Baca kena dengan ruh, kena dengan zauq, kena dengan faham, kena dengan penghayatan, kena dengan yakin, kena baca sungguh-sungguh. Bukan baca nak lepas takut sekali ustaz tanya baca dah. Baca dah. Saya takut bini tanya baca ya bang. Baca dah. Bukan pasal kita kita baca memang kita nak baca. Mata min yaumihi qabla an yumsi. Dia mati sebelum petang. Dia baca pagi, tengah hari dia mati. Fahuwa min ahlil jannah. Dia masuk syurga. Tapi jangan silap faham. Subuh tak mangkit terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Abang saya duk tengok tak mayang subuh, tapi Allahumma anta rabbi tak pernah tinggal. Cukup ustaz kata kalau kita baca ni mati masuk syurga dah. Jangan salah faham pasal itu. Pasal itu tuan-tuan, ketika mana sahabat mendengar hadis man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang the last word dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Sahabat tanya apa? Nak habaq tak dekat orang ramai? Nak habaq tak dekat depa orang ramai? Nabi kata jangan. Sekali lagi depa ittikal, depa berlepas diri, maksudnya depa duk pegang waktu, depa tak buat yang lain. Maksudnya ada syarahan dia lah. Wa man qalaha min al-lail, kalau dia baca pada waktu petang, wa huwa muqinun biha, dalam keadaan dia yakin di atas bacaan itu, famata qabla an yusbiha, dia mati sebelum subuh, malam tu dia mati ya. Malam tu kalau dia mati, fahuwa min ahlil jannah, dia masuk ke dalam syurga. Cukup tak? Apa lagi kelebihan yang kita nak masuk syurga? Cita-cita tertinggi kita adalah masuk syurga. Lepas tu saya kata tuan-tuan baca pagi, kalau mati siang masuk syurga. Kalau betul baca petang, mati malam, masuk syurga. Artinya apa? Diampunkan dosa-dosa tuan-tuan yang lalu. Hadirin mukminin. Okey. Sekarang kita pergi kepada beberapa syarahan yang boleh kita ambil sikit. Saya tak syarah semualah, ringkas masanya. Pada zikir Sayyidul Istighfar ini ada kalimah wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tadi saya dah syarah sikit Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu saya dah syarah sikit. Kita masuk kepada wa ana ala ahdika. Aku berada di atas perjanjian dengan engkau. Ahdika, ahdun, perjanjian, agreement. Wa wa'dika, dan juga janjimu. Wa'dun, janji. Ini balasan lah. Mastata'tu, aku berada di atas perjanjian dengan engkau dan janji-janji balasan engkau. Dia dua benda tau. Ahdi dengan wa'dun ni dia berbeza. Kita ikat ni. Allah ajak kita sebut apa? Mastata'tu. Ya Allah, aku akan buat apa yang engkau suruh. Maksud perkataan tu dia, rangkap tu dia, aku akan buat apa yang engkau suruh sekadar yang aku mampu. Sebab tuan-tuan, bukan semua benda Tuhan perintah kita mampu. Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu kekurangan kita, Allah tahu dhaifnya kita. Dia ajak kita sebut mastata'tu. Pasal itu ada hadis riwayat Imam Muslim. Dia suruh hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh kamu buat satu benda, perintah, kamu kena buat. Tetapi Nabi kata mastata'tum, setakat mana yang kamu mampu. Cantik rahmatnya Allah tu, dia ikat apa? Benda aku suruh,
Aku tahu ada benda hangpa tak larat, hangpa tak mampu, mastata'tum. Tapi wa idza nahaitukum an, tapi benda yang aku tak bagi, fajtanibu. Hangpa kena tinggal. Hangpa tak boleh buat alasan. Pasal apa hang buat benda ni haram? Aku tak mampu. Benda haram tuan-tuan tak ada excuse. Benda suruh, benda perintah ada excuse. Pasal itu tuan-tuan, kita tak mai sembahyang Jumaat hari tu. Tuhan suruh tak sembahyang Jumaat? Pasal apa tuan-tuan tak mai? Pasal apa tuan-tuan tak mai? Allah suruh mai sembahyang Jumaat. Tapi pasal apa tuan-tuan tak mai? Pasal kita la nastati', kita tak mampu. Ada bahaya. Kita tak mai. Nampak cantik tak? Allah janji dia akan bagi balasan. Kita azal Ustaz tuan-tuan. So kita habis sikit syarahan ni. Allah Ta'ala. Okey, bismillah. Kita sambung dua rangkap lagi daripada zikir tadi. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di atas perjanjian yang kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perjanjian yang kita telah iqrar untuk mentauhidkan Allah, untuk mentaati titah perintah Allah. Itu agreement kita dengan Allah. Itu adalah janji kita dengan Tuhan. Pertama, mentauhidkan dia dengan tidak mensyirikkan dia. Apabila kita mengakui ketuhanan Allah, dia sebagai Tuhan, ilah, maka dia akan pergi kepada
Perkara yang kedua, bila awak mengaku Allah itu sebagai Tuhan, awak wajib untuk taat pada titah perintah dia. Sebab dia akan berlaku percanggahan. Apabila kita kata contoh paling mudah, tuan-tuan main semayang. Kita tanya, tuan-tuan mengaku tak? Terima tak dia jadi tok imam? Contoh. Tuan-tuan mengaku, terima tak dia jadi tok imam? Tuan-tuan semua kata, kami setuju, kami mengaku, kami terima, sepakat, dia imam kami. Kesan daripada persetujuan dan pengakuan itu, apa yang tuan-tuan kena buktikan? Tuan-tuan kena ikut dia. Lepas itu kalau orang tanya tuan-tuan, siapa imam? Dia imam. Tapi pasal apa dia tak rokok, hampir rokok? Dia berlaku percanggahan. Awak mengangkat dia sebagai imam, awak mengakui dia sebagai imam, tapi bila mari kepada pergerakan salat, awak tak follow dia, awak mendahului dia. Artinya awak berbohong di atas pengakuan itu. Ini maksud dia. Sebab itu seseorang yang mengaku Allah sebagai Tuhan, tetapi dalam pengakuan itu dia tidak membuktikan dengan dia tunduk kepada titah perintah Allah, maka pengakuan itu dianggap dusta. Kena ada proof. Pasal itu Nabi sebut apa? Ahdul ladzi bainana wa bainal kufur tarkus salah. Perjanjian di antara kita dengan orang yang kafir, kufur, adalah meninggalkan salat. Satu orang mengaku Allah itu sebagai Tuhan, pada masa yang sama dia tak salat. Di mana pengakuan dia sebagai Tuhan tu? Allah sebagai Tuhan. Pasal itu tuan-tuan, dia bukan sekadar iman, itu bukan sekadar iqraru bil lisan. Iman itu bukan sekadar iqraru bil lisan. Dia kena apa? Tasdiqu bil janan wa amalu bi jawarih wal arkan. Dia kena proof dengan perbuatan. Kalau awak cakap-cakap di mulut, itu munafik. Subhat. Okey. Kemudian bila kita dah taat pada Allah, kita dah ikut apa yang Allah suruh berdasarkan kemampuan kita. Pasal itu tuan-tuan, ramai orang tanya, nak semayang OKU ni macam mana? Semayang OKU ni mudah ya. Semayang OKU ni, orang yang kurang upaya ni, orang yang uzur ni, mudah ya. Apa dia? Takat mana larat buat. Pasal itu dia jangan duk tanya. Pasal benda dia senang ya. Saya ni tak boleh berdiri, nak mayang macam mana? Dah tak boleh berdiri, tak payah berdiri. Betul tak kita tanya dia, boleh apa? Saya boleh duduk. Duduk. Tapi saya tak boleh duduk bawah. Saya tak boleh duduk bawah pasal ada besi, saya nak duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi. Itu je kaedah dia. Faham tak? Atas kerusi pun saya tak boleh duduk. Saya kena belentang lagu tu. Belentang. Tak apa ke? Dia sebenarnya tak boleh dah, tapi dah kita tak mampu. Tak apa. Pasal tu bila kawan tu tanya tu macam pelik lah. Pasal apa? Saya nak tanya sikit. Saya ni tak boleh berdiri, jadi boleh tak saya duduk? Soalan tu macam tak apa nak kena. Dah memang tak boleh berdiri, takkan kita nak paksa? Takkan agama nak paksa suruh berdiri? Nampak kaedahnya, fattaqullaha mastata'tum. Tuhan yang kata, kamu buat apa yang aku suruh, takat mana kamu boleh. Tapi jangan berlakon, jangan main-main, jangan boleh buat tak boleh. Yang tu cerita lain. Okey. Kemudian Allah kata, kalau kamu follow the rule, taat di atas titah perintah dan undang-undang aku janji akan bagi syurga. Dan Tuhan tak mungkir. Tuan-tuan jangan susah hati ya. Tuan-tuan tak payah duk bincang, tak payah duk fikir kita mayang ni tata Tuhan buh lah neraka. Dah, jangan duk sangka buruk. Haram kita bersangka macam tu. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan puasa, pasal ustaz kata mayang pun tak tentu lagi masuk syurga. Betul, semayang tak tentu masuk syurga, tapi orang yang tak semayang memang masuk neraka. Jadi tuan-tuan mayang. Dan tuan-tuan jangan baca Allah Ta'ala lagu kawan-kawan kita. Tahan tolong, ada orang tahan tolong, aku nak pindah rumah tak? Apa boleh pergi tolong angkat barang? Nanti aku pergi belanja chicken chop. Kita pun angkat mari
Angkat mari angkat kerusi, duk bayang chicken chop berat tu rasa ringan. Pasal duk bayang makan peri tu. Lepas tu malam berikutnya kita pun duk tengok dia tengok kita. Kita pun tanya kawan dia lupa kot. Hang ingatlah. Ni hari tu kata nak bawa kami pergi makan dan tolong pindah barang. Nak bawa tapi nanti lo sehari dua. Kalau orang yang kalau tuan-tuan dengar dia kata sehari dua, tuan-tuan pergi makan hari lah. Okey. Dia tak boleh syarah panjang-panjang saya orang marah. Okey. So, last saya nak tutup apa? Rangkap yang terakhir. Tadi saya janji 2 rangkap je kan? Rangkap yang terakhir, rangkap yang a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan sana'tu, apa yang aku buat. Kejahatan diri sendiri, kejahatan diri kita. Kalau nak syarah tu panjanglah qaul-qaul ulama tu, tapi saya nak ringkaskan masa kita ni. Syarri ma syarrun, kejahatan yang kita buat itu kalau kita tengok pada ulasan para ulama, seperti yang disebut oleh para ulama, kejahatan yang berasal daripada nafsu jahat kita. Sebab itu tuan-tuan dengar tak dalam khutbah Jumaat, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Lepas tu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'at. Ya Allah, wa na'udzu, kami berlindung, wa na'udzu bika min syurur, daripada jahat-jahat diri kami. Tu maksud min syururi anfusina tu kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Wa min sayyi'at, jamak daripada sayyi'ah, keburukan-keburukan yang kami buat. Samalah min syarri ma sana'tu. Pasal itu kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, Allah kata apa? Nafsu manusia itu menyuruh kepada apa? Bisu. Nafsu manusia ni tabiatnya suruh pergi kepada benda yang su, jahat. Nafsu ni tabiat dia disuruh pergi kepada benda yang jahat. Tapi agama tak suruh kita tok buang nafsu. Agama suruh kita bentuk nafsu. Kalau tak ada nafsu, masalah juga. Okey. Dan kalau tuan-tuan baca juga dalam zikir petang, nanti next time kita baca. Tuan-tuan biasa jumpa tak perkataan ni dalam zikir pagi pun ada, zikir petang pun ada. Tengok. Ni Nabi juga ajak. Tapi tak sempat saya nak baca, cuma saya nak baca yang hujung dia. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitana wa syirkih. A'udzubika min syarri nafsi, perkataan syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada jahat diri aku, jahat diri aku, keburukan diriku. Sebab tuan-tuan, kejahatan itu yang kita buat asalnya daripada diri kita. Dia dua ya, jahat ni dia main daripada 2 lubang ya. Satu lubang setan, tu memang daripada setan lah, hasutan setan. Tapi satu lagi apa dia? Diri ke diri. Tapi masalah kita ni, kita duk blame setan. Kita duk blame setan. Semua benda kita blame setan. Dalam masa kita blame setan, pesalah setan, kita jangan lupa blame diri kita. Pasal agama ajak macam tu. Agama kata berlindung daripada jahat diri kamu sendiri. Tuan-tuan boleh terima tak? Contoh satu lagi lah contoh. Kawang tu masuk mai curi tebung masjid. Tok Imam tangkap, Tok Siok tangkap. Boleh kita lepas kalau dia kata macam ni? Awak hang curi. Syaitan telah menghasut saya. Syaitan yang telah menghasut saya. Tok Imam pun tengok Tok Siok. Lepas awak. Tak dengar dia kata setan yang punca. Boleh kita terima alasan setan semata-mata? Maka kalaulah setan saja semata-mata punca kepada segala kejahatan ni, maka tak ada siapa boleh diambil tindakan. Betul atau tidak? Tetapi di sana wujudnya min syururi anfusina wa min sayyi'at a'malina. Kita jangan nafikan kejahatan yang datang daripada nafsu kita sendiri. Ourself.
aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.